Salam sejahtera kepada semua. Okey, video ini kita akan belajar apa itu ciri-ciri graf tabuhan normal dan tabuhan normal piawai. Okey, ini ya standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, tabuhan normal. Kita tengok apa itu ya tabuhan normal. Okey, sekarang tabuhan normal kan dia satu pemboleh ubah lawat selanjak S adalah pertabuhan normal jika graf fungsi keberangkalian dia mempunyai ciri-ciri yang berikut. Okey, ini ya pertabuhan normal. Okey, kita tengok apa ciri-ciri dia. Okey, yang pertama berbentuk loceng. Ini bell shape. Berbentuk loceng dan bersimetrik pada S sama dengan mu. Ini dia ada pasti simetrik yang dekat tengah-tengah ini. Ini ialah S sama dengan mu. Dengan mu ialah mean, iaitu S adalah pertabuhan normal, mu, variance. Okey, ini ayat variance lah. Okey, jumlah rows di antara lengkung dan pasti S. Lengkung ini dan pasti S adalah satu rows dia, area dia. Dan yang ketiga, keberangkalian bagi S yang mempunyai nilai di antara A dan B ditulis sebagai P. P ya probability lah. P and then kurungan S di antara A ke B. A ke B sama dengan rows yang berlantau berroret dalam darjah. Ini ialah probability dia lah, keberangkalian dia. Dan juga sama dengan rows dia. Okey, jika suatu pemboleh ubah lawat normal S mempunyai mean, mu sama dengan 0 dan sisihan piawai, sigma sama dengan 1, S dikatakan pertabuhan normal piawai, iaitu S pertabuhan normal piawai dia ada mu sama dengan 0 dan variance dia sama dengan 1. Okey, maksudnya variance sama dengan 1 sama dengan sisihan piawai sama dengan 1 lah, kerana punca kuasa variance dia sama dengan sisihan piawai kan, 1 juga kan. Ini panggil sebagai pertabuhan normal piawai ya. Okey, yang ketiga, tabuhan normal boleh ditukar ke tabuhan normal piawai melalui rumus ini. Z sama dengan S tolak mu bahagi dengan sigma bahagi dengan S tolak min lah, bahagi dengan sisihan piawai. Dengan Z dinamakan sebagai skor piawai. Skor piawai ataupun skor Z. Okey. Dan yang keempat, keberangkalian untuk suatu pemboleh ubah lawat normal S boleh ditentukan kepada sifat tabuhan normal melalui langkah-langkah yang berikut. Okey, yang pertama ini ialah masing S kan. Okey, kita tarik S, kita tolakkan min bahagi dengan sisihan piawai, kita akan dapat Z score. Okey, score Z, score piawai. Dan dia akan jadi graf ini. Ini bukan S, dia akan tukar kepada Z. Ini Fs, dia akan tukar kepada Fz dan pertabuhan normal. Ini akan jadi 0. Ini yang min lah, min akan jadi 0, pertabuhan normal piawai. Okey. Dan dapatkan nilai Z daripada jadual keberangkalian hujung atas bagi tabuhan normal dalam buku sivil. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan lah, tak susah sangat. Kita tengok muka surat 111 soalan 11. Okey, A. Raja menunjukkan graf tabuhan normal bagi suatu pemboleh ubah lawat selanjak S. Okey, nyatakan nilai min. Nilai min mu dia maksudnya min lah. Dan tengah-tengah sini dia ialah 32. Oleh itu senang saja. Nyatakan nilai P. P maksudnya keberangkalian lah. Keberangkalian bagi S lebih besar daripada min. Okey, keberangkalian lebih besar daripada min. Min ialah dekat sini kan, lebih besar daripada min. Area semua dekat sebelah kanan sini dah, dia akan sama 0.5. Okey, kerana kamu tahu ini di bawah graf ialah 1 kan. Rows di bawah graf ialah 1, separuh maksudnya 0.5, sini pun 0.5 lah. Yang bukan beroleh itu yang semua ini separuh kanan ini 0.5, separuh kiri ini 0.5. Okey, yang ketiga, carikan keberangkalian bagi S ya di antara 23 hingga 38. Okey, dia sekarang soalan dia bagi area dekat sini ialah 0.16. Dia nak carikan ini ruas di antara 23 hingga 38 ialah berapa. Oleh itu kita kena semak dulu. Okey, kita tahu. Okey, sini kita sudah tahu 0.5 kan. 0.5 tolakkan 0.16 ialah berapa?
kita ialah 0.35. Oh sorry dia ialah 23 hingga 32 bukan 38 Dia nak 23 sampai 32 sahaja. Oleh itu luas dekat sini kita guna 0.5 tolakkan ini kita akan dapatkan luas di sini lah. Iaitu 0.5 tolakkan 0.16 dia akan dapat 0.34. Tempi. Dia Nadia menunjukkan graf taburan normal bagi suatu pemboleh ubah lawat selancar S. Jika P kepalan kalian bagi S lebih kecil daripada 76 ialah 0.26. Okey, carikan kepalan kalian bagi S lebih besar daripada 54 dan seterusnya lah. Oleh itu sekarang kita tengok dia ialah loceng kan, ini ialah min kan. Ada tak dua ini dia jarak sama? Kita guna 65 tolak 54 berapa? Kita dapat berapa? Okey, nanti kita tuliskan dulu Ini luas yang kecil daripada 76. Kecil daripada 76. Kecil ke lebih besar? Silap dia sepatutnya lebih besar. Soalan dia silap lebih besar daripada 76 adalah 0.26. Dan sekarang kita pergi cari ada tak dia ialah sama. Okey, kerana dia lebih kecil dari 76, lebih kecil dari 76 kan dia mesti lebih daripada 0.5. Ini salah lah maksudnya. Dan simbol kita tukar simbol saja, ini lebih besar, S lebih besar dari 76. Lebih besar dari 76 ialah 0.26. Dan sekarang kita nak carikan. Okey. Sekarang kita cari beza 76 dengan 65 beza 11 kan. Dan 54 ke 65 pun beza 11 kan. Maksudnya dia adalah simetrik. Jika sini 0.26, sini pun akan 0.26. Oleh itu sekarang kita nak cari S lebih besar daripada 54 kan. Senang sahaja. Lebih besar daripada 54. Maksudnya luas dekat sini lah. Lebih besar daripada 54. Kita gunakan 1 tolakkan 0.26. Kita akan dapat jawapan 0.74. Yang kedua, dia nak di antara 54 hingga 76. 54 hingga 76 kan. Senang saja kita guna 1 tolakan ini, tolakan ini. Maksudnya kita guna 1 tolakan 2 darab 0.26. Kita akan dapat 0.48. Okey, boleh kan? Okey, C. Suatu pemboleh ubah lawas selancar S bertaburan normal. Rakalkan satu graf taburan normal untuk menunjukkan yang berikut. Okey, min sama dengan 2.5. Oleh itu kita lukiskan pertaburan normal. Dan tengah-tengah ialah 2.5. Yang kedua, lolekkan P kepalan kalian S di antara 2.8 dengan 3.0. Kita tahu ini 2.5 kan. Yang 2.8 akan dekat sebelah sini. 3.0 pun dekat sebelah sini kan. Kita lukiskan garis. Okey, yang kedua lukiskan ini 2.8, lukiskan ini 3.0. Dan kita nak lolekkan betul, kita lolekkan dia. Okey, ini ya jawapan bagi yang kedua lah. Yang ketiga, lolekkan secara anggaran. Anggaran sahaja bagi P kecil daripada S di mana dia ialah 0.6. Kecil jika kepalan kalian akan kita nak tengok lebih kecil, kita tengok di sebelah kiri. Okey, lebih besar kita tengok di sebelah kanan. Jika di sini kan dia cakap 0.6 kan, dekat sini kita tengok jika separuh ini 0.5. Jika 0.6 dia sudah ke sebelah kanan sini lah. Oleh itu graf dia akan jadi macam ni. Okey, di mana ini ialah S. Okey, ini ialah bagaimana kita lolekkan ini ya 0.6 kerana separuh 0.5 sahaja. Dan 0.6 maksudnya sebelah sini. Okey, bagi S lebih kecil daripada S, lebih kecil daripada S maksudnya di sebelah sini lah lebih kecil. Ini yang lebih besar. Ke sebelah kanan lebih besar, ke sebelah kiri yang lebih kecil. Okey. Okey, sekarang kita tengok muka surah 112 soalan 12. Suatu pemboleh ubah lawas selancar S bertaburan normal dengan min. Dan sisian piawai boleh ditukar kepada taburan normal piawai. Lengkapkan yang berikut. Okey, kita bagaimana kita tukar, kita ada rumus dia kan, iaitu Z sama dengan S tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Oleh itu kita sekarang soalan A, kita ada Z kan, Z kita gantikan Z sebagai 0.8 dan gantikan min sebagai 67, sisihan piawai sebagai 15.
Dan kita akan dapat ini. Dan 15 darab 0.8 kita akan dapat 12. Dan 11 ni ada S tolak 67. Dan negatif 67 pindah ke sini hanya jadi tambah. Oleh itu S akan jadi 79. Selesai. Dan ini pun sama. Kita terus guna apa yang kita ada, apa maklumat yang ada kan di ke rumus ini. Dan selesaikan Z ke kanan yang negatif 2.1 kan. Dan S yang 4.6 dan tolak dengan min bahagi dengan sisian piawai 0.9. 0.9 terap ke sini akan jadi negatif 1.89 sama dengan 4.6 tolak min. Dan kita tukar tempat. Negatif min sini jadi positif lah. Negatif 1.89 pindah ke sini jadi tambah. Oleh itu jawapan akan sama dengan min sama dengan 6.49. Dan ini pun sama. Kita ada Z. Z ialah negatif. Skor Z negatif 1.85 sama dengan S 1.30 tolakan min 143 bahagi dengan sisian piawai. Dan pindah ke sini dia akan jadi negatif 1.85 terap dengan sisian piawai sama dengan negatif 13. Dan sisian piawai akan jadi berapa? Kita pindahkan negatif 1.65 ke sini. Dia akan jadi bahagi. Dan kita akan dapat jawapan sisian piawai sama dengan 7.027. Dekat buku dia tercicit negatif lah. Okey, oleh itu kamu tambahkan negatif lah. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan 13 lah. Dengan menggunakan jadual tabungan normal piawai, carikan nilai bagi setiap berikut. Diberi bahawa Z ialah boleh ubah tabungan normal piawai. Okey, ini kan kita ada dua cara. Satu yang kita pakai kalkulator lah. The other one kita pakai jadual. Okey, tapi dia sekarang mintakan dengan menggunakan jadual tabungan normal piawai. Ini panggil jadual tabungan normal piawai lah. Okey, kamu boleh tengok dekat internet pun ada ini. Okey, kamu pergi carikan. Okey, nanti saya akan pesankan lah. Aja kamu pakai tengok. Yang saya sekarang nak mention lah ini Z kan. Jika kita pesankan ini ialah Z, yang ini ialah nilai Z, kita tengok secara dekat, baru tengok secara melintang. Yang dekat tengah-tengah sini, ini kita panggil sebagai kebarangkalian. Okey, kebarangkalian. Nanti kita cari satu demi satu lah. Kita akan belajar satu demi satu. Okey, sekarang kita nak cari apa? Dengan menggunakan jadual tabungan normal piawai kan, cari nilai bagi setiap yang berikut. Diberi bahawa Z ialah pemboleh ubah tabungan normal piawai. Dia nak cari Z lebih kecil daripada negatif 0.4. Ini Z, ini negatif 0.4 kan, lebih kecil ya bahagian sinilah. Jika tabungan normal ini kan, kamu tengok kebarangkalian dia tak akan lebih 0.5. Dia paling besar pun 0.5 sahaja. Oleh itu yang biasa kebarangkalian dekat hujung, dia boleh cari dekat hujung-hujung sahaja lah, tak akan lebih 0.5. Oleh itu sekarang kita pakai cari. Okey, kita ada graf ini kan. Okey, sekarang kita saya pesankan table itu, kita pergi cari Z. Okey, dia nak 0.5. Tak payah tengok negatif tak apa. Kerana dekat sini kan, kita tahu negatif garisan dekat sini. Jika positif garisan dekat sini. Okey, dia nak lebih kecil dari 0.4 kan. Kita pergi cari 0.4 mana. 0.4 sini kan. Okey, dia akan sama dengan 0.3446. Okey, 3.446. Kita akan tahu, bahagian area itu. Ini maksudnya kebarangkalian dekat sini. Dia akan sama dengan 0.3446. Inilah kita guna jadual. Tapi kita boleh guna kalkulator juga. Lebih senang. Okey, jadual macam mana? Kita tekan mode. And then tekan satu, shift 3. Shift 3 ini. Dia ialah ST lah. Okey, tadi ST itu ialah ST. Mode 1 ialah ST lah. Tukar kata ST. And then kamu tekan shift 3. Shift 3 distribution kan. Dia ada 3 pilihan kepada kamu. Dia ada P, Q dan R. Lagi satu T lah. Itu tak pakai lah. Tak apalah. Jika nak ambil P ialah 1. Tekan 1. Jika ambil Q tekan 2. Jika ambil R tekan 3. Apa itu P, Q, R? Yang P yang biasa lebih kecil. Jika R lebih besar. Q itu kita kurang pakai lah. Okey. Oleh itu kita sekarang tumbuh kepada P dan R sahaja. Kalau tengok sini.
Lebih kecil kan? Lebih kecil maksudnya dia guna P lah. Kita tekan 1 dan kita tekan negatif 0.4. Dan sama dengan jawapan 0.344558. Dia akan bagi lebih angka lah. Dekat sini hanya 4 decimal place saja, 4 titik perpuluhan saja. Ini yang lebih sikit lah, lebih 1 lah. Tapi dua-dua kita pun terima. Okey, yang biasa saya akan pelajar tekan kalkulator lah lagi cepat. Okey. Tapi saya akan ajar dua-dua supaya nanti kalkulator tak ada bateri ke, kamu tak pakai guna jadual. Okey, B. Jika Z lebih besar daripada negatif 1.2, kita lukiskan graf dulu lah. Lebih besar sentiasa tengok di sebelah kanan, lebih kecil tengok di sebelah kiri. Okey, dia sekarang negatif 1.2 dekat sini lah. Okey. Oh, dah bayar kanan kiri dulu jangan confuse Okey, kita tahu negatif kita lukis di sebelah kiri. Jika negatif lukis negatif 1.2 dan lebih besar maksudnya kita lolek di sebelah kanan sini. Okey, kita tengok dia mesti lebih 0.5 punya betul. Jika kita guna jadual carikan, dia akan dapat kepala kalian dekat sini. Okey, 1.2 sini kan, 1.2 tak ada kan, maksudnya 1.2 kosong lah. Kita terus ambil nilai 0.1151. Maksudnya sekarang 0.1151 ya dekat area sini, bukan area sini. Kamu tengok graf ini kan, kamu tahu separuh 0.5. Jika lolek tempat ini sudah lebih separuh, dia mesti lebih 0.5. Oleh itu kamu tengok ini mesti bukan jawapan dekat sini lah. Dia jawapan dekat hujung sini ataupun hujung sini saja. Oleh itu kita nak carikan tempat yang lolek, kita guna 1 tolakan 0.1151 dan kita akan dapat jawapan 0.8849. Jika kamu nak tekan kalkulator pun senang saja, sama mode 1 ambil ST dan shift 3. Kamu tekan shift 3, ada 3 pilihan lah. P ialah lebih kecil, A ialah lebih besar. Kamu tengok simbol ini, lebih besar kan, lalu kita tekan 3. Dan negatif 1.2. Dan selepas itu kita tekan sama dengan kita akan dapat jawapan 0.88943. Boleh kan? Okey, ini pun sama. Tapi yang biasa saya akan pelajar lukiskan graf. Lukiskan itu, tak buat loceng. Okey, kita lukiskan, kita tahu ni negatif 1.5 dekat sebelah kiri dan 2.1 dekat sebelah kanan. Kita nak cari area ini. Okey, jika kamu nak gunakan jadual, okey, 1.5 sama dengan 0.0668 kan. Maksudnya dia representkan area dekat sini. Okey, jika nak 2.1 kita pergi cari. Okey, 2.1 dekat bawah sekali. Dia 0.0179. Dan selepas itu kita nak carikan, kita guna 1 tolakan ini. Tolakan ini dia akan jadi kawasan yang berlolek lah. Dan dia akan sama dengan 9153. Jika pakai kalkulator, kita kena fikir sikit lah kan. Kita tekan shift 3 kan. Shift sama ST dan shift 3, dia ada 3 pilihan kan. P yang lebih kecil, ini lebih besar. Kamu jangan cakap, cikgu ini ada 2, saya terus tekan. Bukan, kamu kena fikirkan lah. Kawasan berlolek ini kan, kita gunakan lebih besar daripada negatif 1.5, dia akan dapat lolekan semua ini. Tapi sekarang kita nak sampai sini saja, maksudnya kita kena tolak petak kecil ini kan. Oleh itu kita tekan 3, kita tekan negatif 1.5. Okey, kita kena tolak tempat kecil ni, kita tekan tolak. Tolak dan kita tekan shift 3 lagi. Okey, shift 3 lagi, kita akan pilih lagi. Tolakan ini lebih besar daripada 2.1 kan. Oleh itu kita tekan 3 dan 2.1 dan sama dengan kita akan dapat jawapan 0.91533. Kita tekan ini ialah lebih besar daripada negatif 1.5, maksudnya area yang semua ini termasuk yang petak yang putih ni. Dan selepas itu kita nak ini sahaja beroleh itu kan, kita nak tolakkan petak yang kecil itu kan. Oleh itu kita tolakkan yang lebih besar 2.1. Tolakan ini kita akan dapat jawapan inilah. Okey, ini apabila kita tekan kalkulator. Okey, video ini kita hanya sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih.